Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormati sekalian, saya sebenarnya seronok bertemu dengan saudara dalam ruangan ini. Bertemu dengan suara sebagai suami, bertemu dengan saudara sebagai isteri yang menjadi tajuk perbincangan kita 30 bisikan hati isteri, dan berseronok bertemu dengan anak-anak saudara. Kita bincangkan bisikan hati isteri yang ke-20. Wahai suamiku, uruskan masamu dengan sebaik-baiknya. Uruskan masamu. Tuan-tuan dan puan, masa ni adalah sesuatu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah sebut dulu masa kita membincangkan 30 luahan perasaan suami. Masa ni anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Masa ni satu benda yang tak boleh ditambah, yang tak boleh dikurang. Kalau Allah kata 24 jam tu 24 jam lah. Tidak boleh satu hari satu malam tu 24 jam 1 minit ataupun 23 jam 59 minit. Dia tak boleh. 24 jam, 24 jam. Di England 24 jam, di Kuala Lumpur 24 jam, di Russia 24 jam, di California 24 jam, di Argentina 24 jam, di mana-mana pun 24 jam. Jadi masa tidak boleh diubah. Masa akan terus berjalan. Kita akan ditinggalkan oleh masa kalau kita tidak bergerak bersama dengan masa. Oleh itu, tuan-tuan dan puan, hal mengenai masa ni yang paling sukar bagi kita. Yang paling sukar bagi isteri, yang paling sukar bagi suami, yang paling sukar bagi anak-anak ialah mengurus masa. Macam mana nak mengurus masa itu dengan sebaik-baiknya supaya dalam kita menjalani kehidupan 24 jam itu, isteri tidak diabai, anak-anak tidak diabai, pejabat tidak diabai, urusan perniagaan tidak diabai, rumah tangga tidak diabai, sahabat tidak diabai, mak mertua, ayah mertua tidak diabai, mak sendiri, ayah sendiri tidak diabai. Maknanya, setiap anggota manusia yang menjadi pasukan dalam hidup kita ini semuanya mendapat bahagian-bahagian tersendiri oleh kerana pandai dan kepandainya kita mengurus masa kita. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebut? Kalau kita tengok sehari semalam, saudara buat apa pun, saudara akan balik kepada keluarga. Saudara pergi mana pun, saudara akan balik kepada rumah saudara. Saudara pergi Kuala Lumpur, kejap aja, lepas tu saudara balik. Kalau saudara tinggal misalnya di Johor Bahru. Kalau saudara orang Kuala Lumpur, pergi bekerja di luar ke Sabah di sana 3 hari, lepas tu tuan-tuan akan balik. Saudara anak kita belajar 5 tahun di Amerika Syarikat. Dia balik ke Malaysia, lepas tu dia balik ke rumah ayahnya. Masa dia bekerja tinggal di rumah ayahnya. Kan yang balik itu ke rumah, mak balik ke rumah, ayah balik ke rumah, adik-adik balik ke rumah, saudara datang ke rumah, sahabat-sahabat datang ke rumah. Artinya, rumah jadi tumpuan. Bila rumah jadi tumpuan, artinya masa pun sedikit sebanyak kena diberikan tumpuan kepada rumah. Masa pejabat tak dinafikan penting. Masa pejabat 9 jam atau 10 jam dia pejabat. Kita ada 24 jam. Katakanlah 12 jam di rumah. 9 jam dia pejabat dengan 12 jam di rumah dah 21 jam. Yang lain dengan sahabat. 2 jam di sahabat dengan sahabat dah cukup. Yang lain lagi dengan keluarga-keluarga terdekat, keluarga jauh dan sebagainya. Dengan sahabat handai dan sebagainya, 1 jam lagi dah cukup. Tapi pandai-pandailah tuan-tuan. Satu lagi, dalam kita melihat masa ni, ialah masa dengan Allah dan masa dengan manusia. Masa dengan Allah, waktu subuh sampai waktu subuh masa dengan Allah. Waktu zuhur masa dengan Allah. Waktu asar masa dengan Allah. Waktu maghrib masa dengan Allah. Waktu isyak masa dengan Allah. Datangnya subuh lagi masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tuan-tuan dan saya mesti meraihkan masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu masa dengan manusia. Bila masa dengan manusia, ialah masa dengan isteri mesti ada. Masa dengan anak-anak mesti ada. Masa dengan ahli keluarga yang lain mesti ada. Masa dengan mak bapak mesti ada. Masa dengan teman-teman sekerja mesti ada. Masa dengan bos mesti ada. Masa dengan pekerja bawahan mesti ada. Masa dengan teman-teman seperjuangan mesti ada. Masa dengan kawan-kawan sepermainan mesti ada.
Masa untuk kenduri mesti ada. Masa untuk berhibur mesti ada. Masa untuk bervacation mesti ada. Masa untuk melancong mesti ada. Seluruhnya campur semuanya, tuan-tuan dan puan. Apa pun dia bergerak dan bertolak daripada rumah kita sendiri. Sebab itu, apa pun masa untuk rumah, masa untuk isteri, masa untuk anak-anak, bagi saya, sebahagian besar daripada masa-masa itu adalah masa yang harus ditumpukan kepada bahagian-bahagian yang ini. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, ya, dalam hal kita membagikan masa, saya dah katakan masa untuk Allah dan masa untuk manusia. Dalam masa untuk manusia ni, kalau saya boleh panjangkan sedikit, masa untuk kita bertemu dengan alim ulama, masa untuk kita belajar, masa kita untuk menuntut ilmu, masa kita untuk bersukan, masa kita untuk bersosial, masa kita untuk menunaikan tanggungjawab kejiranan, masa kita untuk bersama dengan ahli keluarga terdekat, masa kita bersama dengan guru-guru yang mengajar anak-anak kita di sekolah, masa kita mendidik orang gaji kita, masa kita bersama-sama untuk kita mendidik anggota masyarakat yang lain, masa kita untuk menentukan dakwah Islamiah berjalan, masa kita untuk menentukan negara kita sentiasa berada dalam keadaan yang aman, damai dan seterusnya, yang kita ada bahagian di dalamnya. Tuan-tuan, bayangkan macam mana kita harus menggunakan masa yang sebaik-baiknya. Oleh itu, tuan-tuan dan puan, ya, saya merasakan supaya dalam hal kita menggunakan masa ini, marilah kita membuat pengurusan masa yang sebaik-baiknya. Buatkan carta pengurusan masa. Jangan lupa diary. Tuan-tuan boleh tengok diary, letak dalam komputer, letak dalam smartphone, tuan-tuan dan puan, macam mana mentadbir masa dengan menggunakan diary yang disediakan. Kemaskan, membantu menghargai masa, membuat penjadualan tugas, memiliki polisi masa, bertugas menggunakan senarai semak tentang masa, membaca akhbar pada awal pagi semasa isteri anak-anak sedang sibuk jangan membaca akhbar semasa orang-orang sedang sibuk, ahli keluarga sedang sibuk, kita tengok-tengok telunjuk membaca akhbar begitu. Keluar membeli belah pada waktu-waktu yang selayaknya, tidak mengambil masa-masa yang kita patut tumpukan kepada amal ibadah tetapi kita gunakan untuk membeli belah dan sebagainya. Dan masa di rumah, jangan tidur ataupun berehat sendirian, gunakan kesempatan untuk bermain dan mesra dengan anak-anak dan sebagainya. Tetapi apa pun penutupnya, bagikanlah masa sebaik-baiknya. Masa dengan Allah, dengan masa dengan manusia, masa menyembah Allah dan masa meraihkan manusia. Jika ini dapat dipatuhi, insya-Allah keluarga tuan-tuan akan menjadi keluarga yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.